Hari ini saya tak akan tunjukkan video tentang pembelajaran. Saya tak akan tunjukkan tentang video bahasa Melayu. Malaslah nak buat video tentang belajar hari ini. Sebab apa? Sebab hari ini kita sudah bercuti sempena Tahun Baru Cina. Jadi kita tak perlu stres fikirkan tentang PDPR. Hari ini saya akan tunjukkan laptop apa yang saya gunakan ketika PDPR. Jadi saya Abdul Wael. Jika anda belum lagi subscribe channel ini, sila tekan butang subscribe kerana subscribe itu percuma. Kenapa saya lakukan video ini? Sebab sebelum ini ada yang bertanyakan dengan saya. Dia tanyakan tentang laptop apa yang saya gunakan ketika PDPR ini. Okay, sebenarnya tak ada pun orang yang tanya. Saya saja je buat video ni. Channel sendu kan. Tak ada pun orang nak tanya. Tapi tak apa, saya buat juga. Saya harap adalah yang view ni. Okay, laptop yang saya gunakan ketika PDPR ini ialah ni laptop MacBook Pro 13 menggunakan chipset M1. Kenapa saya gunakan laptop ini? Okey, sebelum tu saya nak ceritakan dulu bagaimana peristiwa saya beli laptop ini. Baiklah, kalau yang telah mengikuti YouTube saya, sebelum ini saya edit video menggunakan handphone saja. Saya gunakan handphone Mi 9T. Okey, saya gunakan handphone ni lah. Okey. Handphone ini. Yang tengah saya rekam sekarang. Lepas saya pakai handphone tersebut, saya upgrade, saya gunakan GoPro. GoPro apa saya guna? Saya gunakan GoPro Hero 7 Black. Yang ni lah, yang anda tengah tonton sekarang ni. Saya gunakan ni, kamera GoPro. Selepas saya gunakan kamera GoPro, saya edit menggunakan handphone Mi 9T. Saya rasakan amat, macam mana nak cakap dia boleh edit guna handphone. Guna handphone ni lagi seronok untuk edit berbanding guna laptop lama saya dulu. Saya gunakan laptop yang biasa-biasa saja, Intel Pentium ke. Kalau guna Intel Pentium langsung tak boleh nak edit video. Kalau gunakan handphone ni boleh edit video. Tapi kalau saya gunakan handphone untuk edit video, saya gunakan Xiaomi Mi 9T ni untuk edit video, dia amat terhad. Kita nak isi banyak layer pun susah. Disebabkan itulah saya telah mengambil keputusan untuk membeli MacBook Pro 13 menggunakan chipset M1. Berapa harga laptop tersebut? Agak mahal, seriously agak mahal. Kalau nak dibandingkan dengan laptop-laptop yang lain memang mahal. Tapi saya mengambil keputusan ni sebab saya ingin rasakan bagaimana feel menggunakan produk Apple ni. Saya tak ada iPhone, saya gunakan MacBook ni ya. Jadi saya teringin nak rasakan ekosistem Apple tu macam mana. Lagipun sebelum ni saya telah buat research tentang chipset M1. Memang agak lajulah berdasarkan apa yang saya lihat pada video-video di YouTube. Jadi sekarang ni kita beralih kepada laptop itu sendiri. Jadi sekarang kita akan bincangkan tentang kelebihan MacBook ini. Apa yang menarik tentang MacBook ini? Pertama sekali adalah mengenai chipset MacBook tersebut. Chipset MacBook ni dia menggunakan chipset M1. Kebanyakan laptop pada hari ini dia belum lagi menggunakan chipset. Ada yang guna chipset, ada yang guna Snapdragon. Dia macam handphone lah. Handphone kan dia gunakan chipset. Ada yang guna Snapdragon, MediaTek, macam-macam lagi lah. Kalau iPhone dia gunakan chipset A13 Bionic, A14 Bionic. Tapi untuk laptop, tak banyak laptop yang menggunakan chipset. Apa itu chipset? Chipset ni dia macam berdasarkan yang saya tengok dari YouTube lah. Chipset ni dia kecil saja. Kalau laptop kita boleh tukar dia punya RAM, kita boleh tukar dia punya SSD. MacBook ni tak boleh. Kalau kita nak beli 1TB, 1TB je lah. Kita tak boleh upgrade. Kalau 8GB RAM, 8GB RAM je lah. Jadi itu kekurangan dia lah. Apa kelebihan chipset M1 ni? Dia kecil. Kalau dia kecil, penggunaan haba dia tak banyak lah. Amat susah untuk panas. Memang boleh panas tapi dia tak sepanas laptop-laptop yang lain. Apa yang saya cakap ni adalah berdasarkan daripada video yang saya tonton di YouTube. Kalau salah bolehlah tulis di ruangan komen. Okey, selain itu lagi, kelebihan saya menggunakan MacBook ni ialah saya belum lagi ada masalah lag. Sesuai lah dengan harga dia yang mahal. Kalau laptop Windows pun, kalau yang mahal sama harga dengan ni pun memang agak susah untuk lag. Saya nak edit video pun tak ada lag, cepat je. Saya nak render video pun cepat. Kalau sebelum ni saya gunakan handphone, saya nak render video dalam 10 minit mengambil masa kadang-kadang berjam-jam. Itu yang saya kadang-kadang rasa fed up. Sebab tu saya beralih membeli
MacBook ni. Kalau saya nak edit video tak sampai 10 minit memang dah boleh habis. Selain daripada itu, apa yang menariknya tentang MacBook ni ialah, saya tunjuk, dia punya screen dia memang cantik. Okay, kita tengok dia boleh mainkan video 4K. Fascinating battle between him and Modric and Rakitic. Saya tak boleh tunjukkan lama-lama, takut nanti kena copyright. Selain daripada video 4K, apa yang menarik adalah tentang bunyi dia. Mungkin ada laptop yang murah bunyi dia lebih menarik pun mungkin ada, tapi untuk MacBook ni dia punya sound dia memang menarik. Okay, kita dengar dulu. Okay, saya akan gunakan daripada YouTube audio je lah. Okay, ini adalah bunyi daripada YouTube audio yang tak ada copyright. Okay, bunyi dia agak menarik. Sound system dia bagus lah. Saya memang menyukai sound system MacBook ni. Baiklah, sekarang kita akan balik kepada apa yang tidak menarik tentang MacBook ni. Okay, pertama sekali yang tak menarik tentang MacBook ni ialah dengan harga dia yang mahal. Okay, kalau kita dapat lihat di sini, dia hanya ada dua saja, USB Type-C dan satu audio jack. Dah lah mahal, ada dua saja. Ini yang menyebabkan saya kecewa sikit lah. Sebab kita nak cucuk printer, nak cucuk pendrive, perlukan USB Type-A. Jadi agak menyusahkan. Dah lah mahal, lepas tu dia bagi dua saja. Jadi untuk mengatasi masalah ini, saya telah beli satu lagi USB hub Type-C. Ini Type-C, lepas tu kita boleh connect lah kita punya pendrive ke dekat sini lah. Okay, agak leceh lah, sebab sebelum ni kalau kita gunakan laptop biasa, kita boleh terus cucuk dekat laptop kan. Jadi yang ni agak leceh. Kalau kita nak sambungkan ke projektor pun agak susah juga. Sebab yang ni saya beli yang paling murah je, yang ada USB Type-A je. Mungkin lepas ni saya akan beli yang ada HDMI ke, untuk kita buat screen yang kedua. Okey, itu yang pertama. Yang kedua adalah, kalau mula-mula dulu saya gunakan laptop ni, saya tak boleh print menggunakan printer yang di rumah saya. Saya gunakan Epson L360. Kalau saya nak printnya mesti ada masalah. Tapi selepas saya update dia punya Mac OS Big Sur, saya tak pastilah yang berapa, saya update 2 hari lepas saya dah boleh print. Nasib baik boleh print. Kalau tak boleh print memang paksalah kita keluarkan duit lagi untuk beli printer yang lain. Lepas tu, apa yang tak menarik tentang MacBook M1 ni ialah susah nak cari software crack. Jadi kita kena beli software tersebut. Bagus juga macam ni. Jadi tak perlulah saya menjadi lanun untuk menggunakan software. Kalau dulu saya gunakan Photoshop, banyak je dekat Google yang crack. Jadi hari ni saya beli Photoshop tersebut. Kita kena langgan lah sebulan demi sebulan. Ada duit langgan lah, tak ada duit tak guna, tak perlu langgan. Kalau nak edit video pun kita kena beli. Sekarang ni saya gunakan Final Cut Pro. Apa yang menarik tentang Final Cut Pro ni, dia punya trial 3 bulan. Agak lama lah. Lepas 3 bulan kena belilah. Dan dia boleh beli secara lifetime. Kita bayar sekali, kita boleh gunakan sampai bila-bila. Jadi konklusinya, berbaloi ke tak nak belikan MacBook ni? Berbaloi ke tak? Bagi saya sangat-sangat berbaloi. Untuk yang gemar bermain game, saya sarankan tidak payahlah beli laptop ni, sebab yang ni tak sesuai untuk bermain game. Okay? Kalau nak main game, beli laptop gaming Windows pun dah okey. Lebih murah dan lebih bagus. Jadi itu sahaja daripada saya. Jika anda rasakan ada yang tidak betul dengan video yang saya nyatakan tadi, anda boleh letakkan di ruangan komen. Dan jika anda bersetuju, sila share lah. Okay, share. Selamat tahun baru Cina, Gong Si Fa Cai.